Salam geng, racun kali ni kan seperti yang dijanjikan, kita ada Infinix GT10 Pro, sebuah phone gaming terbaru dari Infinix yang dilengkapi dengan spek yang agak mantap jugalah. Recently, kalau korang perasan kan, banyak juga phone gaming budget dah release tau. Macam kita ada Nubia Neo 5G, Tecno Pova 5. Tapi saya rasa model ni yang paling killer lah kalau tengok dari spek, features dan design dia. Standard phone gaming budget lah kan, dia tak ada features-features fancy tau. Macam yang dekat high-end punya phone gaming. Macam dia tak ada trigger, tak ada juga built-in kipas terbina, tak ada RGB. Tapi untuk model ni agak special, dia ada mini LED yang style lah dekat belakang. Ada bypass charging dan paling penting chipset dia bagi saya untuk kategori budget gaming phone 2023 dia yang paling power lah so far. Mana taknya PUBG pun support 90fps tau. So kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Apa je ada dalam kotak ni, kita akan unboxing dulu. Yang mana untuk raikan kotak nampak simple macam normal phone. Dekat sini ada branding, ada model number, ada variant. Cuma dekat bahagian bawah ni nampaklah ala gaming phone. Dekat sini ada model number GT10 Pro. Lepas tu ada features highlight dekat bahagian sisi. Dekat atas pun ada features lagi. Dekat bahagian belakang pun ada features highlight. Dekat bahagian bawah ni kita dapat warna dekat sini Cyber Black. Tak silap saya dia ada warna lagi satu, saya lupa nama dia. Cuma yang special untuk Infinix GT10 Pro ni kan, yang mana diorang fokuskan dekat phone gaming. So, unboxing experience dia agak berbeza. Kalau biasanya kena buka macam tu, yang ni kena slide. So, adalah rasa macam perbezaan dekat sini. Alright, so once korang buka je, dekat sini korang akan nampak lah macam biasa. Biasanya dekat dalam ni akan ada casing sebagainya. So kita akan cuba tengok dulu. Kita ada SIM tool ejector, ada juga manual dekat sini Infinix. Lepas tu kita juga dapat screen protector jenis macam kaca. Not bad. Seterusnya kita juga dapat casing silikon lembut lah untuk protect body phone. Kita ada Infinix GT10 Pro. Dekat sini dia bagi tahulah spek yang dia pakai ataupun chipset MediaTek Dimensity 8050 6nm gaming 5G processor dan ada lagi spek highlight yang kita akan tengok sekejap lagi. Kita tak nak sama panjang. Korang akan nampak sini warna dia memang sangat-sangat nice, saya agak suka. Memang nampak betul gaming phone. So kita akan cabut yang ni dulu. Seterusnya kita akan tengok apa lagi yang ada dekat dalam kotak. Next dalam ni kita juga akan dibekalkan dengan adapter. So dekat sini katanya 45W macam yang korang nampak. Last yang terakhir ada juga kabel pengecasan. Tapi kabel pengecasan ni memang sangat-sangat gamer estetik. Yang mana korang dapat dekat sini jenis L-shape tau. So ini je yang korang dapat dalam kotak. Tapi actually ada satu benda yang special kalau korang tengok dekat kotak dekat sini. Insert GT10 Pro here. Okey, yang mana korang boleh jadikan kotak dia ni kan sebagai stand tau. Kalau biasanya kita kan lepas unboxing kita dah tak pakai kotak, kita buang. Tapi korang boleh macam ada function lah dekat kotak Infinix GT10 Pro. Katanya boleh jadi macam tempat dock kan, tempat charging juga. Dan boleh jadi macam amplifier tau. Nice lah dekat sini. Dari segi dekat ni kan, di saat phone-phone gaming sekarang ni dah kurangkan estetik gaming phone dengan design minimal nampak biasa. Infinix GT10 Pro kembali dengan rekan gaming phone yang kita boleh katakan rekan sebenar yang terinspirasi daripada Cybermecha dan gabungan Cyberpunk. Sekilas pandang tu kan, part dia punya bulatan belakang tu adalah iras macam Nothing Phone sikit. Tapi Infinix ni, dia bukan pakai back panel transparent macam Nothing Phone. Panel belakang ni memang direka, didesain macam yang korang nampak ni lah. Part special ada dekat bahagian modul kamera, yang mana dekat situ tersembunyi mini LED light dengan susunan 5 baris yang berfungsi sebagai notification LED yang sama macam dekat Nothing Phone. Warna pun sama je, warna putih. Dia tak boleh nak tukar warna, dia bukan RGB. Lampu ni pula dia akan menyala kan bila ada notification masuk, charging, incoming call, power on, main game dan juga play music. Yang mana dia punya pattern tu korang boleh adjust mengikut keselesaan korang lah. Selebihnya dia punya chassis yang daripada material plastik, back panel rata, button, audio jack, stereo speaker apa semua tu kita boleh katakan sama je macam Infinix Note 30 Pro. Cuma kelebihan dekat model ni dia lebih nipis dan lebih ringan. Skrin dia actually kan sama je lah, spek dia macam yang ditawarkan dekat Infinix Note 30 Pro. Korang dapat slim bezel, pakai panel AMOLED yang cantik, refresh rate tinggi, touch selfie rate pun tinggi juga, kecerahan max 900 nit dan juga 1920 PWM dimik. Just kelebihan ekstra dekat model ni, cap jari tu tertanam dekat dalam skrin. Dia bukan macam fingerprint CC yang ada dekat Note 30 Pro.
nampaklah lebih premium. Tapi overall quality screen dia tak nampak murah, flagship level tu ada. Lagi-lagi dia juga support 10-bit screen tau. So color reproduction tu akan lebih baik dan lebih detail. Bahasa mudah dia memang cantik. Lain movie pun best, gaming pun syok. Last yang penting, screen dia juga support HDR10+ dan juga wideband L1 untuk korang stream kandungan HD dekat Netflix. Paling penting kan macam mana dari segi prestasi dia. Infinix GT 10 Pro ni dikuasakan dengan chip terbaru daripada MediaTek. Kita ada Dimensity 8050 b6 nm. Digabungkan dengan 8GB RAM jenis LPDDR4X, lepas tu boleh extend lagi 8GB, so total 16GB RAM. Untuk internal 256GB jenis UFS 3.1, support juga micro SD card tambahan. Chipset yang guna pakai ni actually spek dia lebih kurang sama je macam yang kita boleh nampak dekat Dimensity 1300, ataupun kita boleh katakan chip 8050 ni just refresh version Dimensity 1300 dengan clock speed max 3GHz. Tapi tak kisahlah pasal tu, sebab real life performance tu bagi saya memang menepati cita rasa lah untuk sebuah smartphone gaming. Benchmark test pun skor yang terhasil daripada Antutu, 3D Mark, Geekbench apa semua memang agak tinggi juga. Real life performance pun agak smooth, buka tutup aplikasi ke, scrolling ke memang laju. Even lebih 20 aplikasi yang running dekat background pun masih tak ada terasa hiccup langsung. Macam mana pula dari segi prestasi gaming? So kalau korang nak tahu, jom kita try main game. Sebelum kita mulakan test gaming ni kan, saya nak bagi tahu dulu lah dekat korang features gaming apa je yang tertanam dekat Infinix GT 10 Pro. First kali katanya untuk model ni ada vapor chamber yang besar untuk kawal suhu, lepas tu ada 4D vibration dan juga stereo speaker. Tapi untuk stereo speaker tu bukan ditune by JBL macam Infinix 30 Pro, untuk model ni ditune by DTS. Dan of course phone ni juga dilengkapi dengan gaming mode. Untuk aktifkan tu korang just swipe saja di bahagian sisi, yang mana dekat sini ada banyak fungsi. Fungsi yang highlight saya rasa yang saya boleh tunjuk dekat korang boleh tengok lah, dia boleh boostkan performance. Lepas tu kalau masuk dekat sini ada juga bypass charging, dan juga gameplay add-on ni ada magic button untuk jadikan trigger tambahan lah. Cuma dia tak adalah features favourite saya macam FPS counter. Game yang pertama ni kita akan try main PUBG Mobile. First of all, mesti korang tertanya grafik apa yang boleh pakai dekat sini. So untuk grafik ni memang sangat cun gila. Boleh dapatkan smooth 90fps. Tapi kalau korang nakkan grafik yang paling tinggi, just boleh dapatkan HDR Ultra sahaja. Untuk gyro memang tak ada masalah, memang sangat-sangat accurate, button pun responsif. So, saya akan naikkan volume yang paling tinggi dan korang boleh nilaikan sendiri macam mana kualiti bunyi dan juga gameplay dan juga performance dia. The red team is in the lead. Nice shot! Cover me! Target down! Untuk play Mobile Legends rasanya tak ada masalah, korang mendapatkan refresher ultra dengan grafik ultra. Untuk game yang selebihnya macam Genshin Impact, Honkai, Garena Undawn, Call of Duty Mobile, kita akan jumpa dekat dalam next video peneraan. Kalau korang nak tengok, cuba korang komen. Dari segi bateri ni kita boleh katakan memang agak normal ataupun standard lah untuk segmen dia ni. Kita dapat 5000 mAh dengan sistem pengecasan yang agak laju lah. Speed on paper dia tulis 45W. Plus korang juga dapat kabel warna orange jenis L-shape yang sesuai untuk gamer. Actually untuk special features port USB-C yang diorang tawarkan dekat model ni kan, dia support PD 3.0 protocol. Tapi kalau korang nak aktifkan kelajuan tu, kena pakai kabel dan juga adapter asing. Battery life dia bagi saya not bad lah. Dia punya performance tu average, rata-rata untuk pengguna social media tanpa gaming, just untuk buat kerja kan, guna map campur wifi data, saya dapat lebih kurang dalam 7 ke 8 jam. Charging performance dia kan, kalau ikutkan akan lebih laju lah sebab ditawarkan dengan sistem pengecasan 45W, lepas tu dapat juga adapter dalam kotak. Tapi selepas saya try, charging time dia tu saya terasa macam agak lambat juga actually. Yang mana 30 minit saya charge tu, bateri baru naik dalam 60%. Untuk full charge kan tu saya kena ambil masa lebih kurang dalam 1 jam macam tu lah, which is rasanya macam agak lambat lah untuk 45W pengecasan. Kamera ni actually korang akan dapat setup yang sama macam yang ada dekat Infinix Note 30 Pro. Yang mana untuk main kamera tu memang agak besar lah, resolusi dia sampai 108MP. Selebihnya tu just sekadar nak bagi nampak banyak je lah lens yang ada. 2MP untuk depth sensor dan juga 2MP untuk macro. Manakala untuk kamera selfie sebesar 32MP. Features dalam aplikasi kamera pun agak banyak jugalah sesuai untuk keperluan korang. Kualiti dia pun not bad. Daylight shot tu warna on point, vibrant, ada details kan. Kalau untuk low light pula dia juga support night mode. So gambar akan nampak lebih terang, minimal noise dan juga masih dapat kekalkan details yang ada dekat rakaman gambar tu.
Untuk rakaman video support 4K 30fps untuk belakang dan juga 2K 20fps untuk selfie. Kekurangan dia dekat sini dia tak ada OIS lah, tapi boleh aktifkan mode ultra steady untuk kurangkan gekar, cuma resolusi dia akan lebih rendah. Overall kualiti gambar dia okey lah, average lah, at least boleh lah untuk korang point and shoot post dekat social media. Untuk features tambahan, Infinix GT10 Pro ni dapat support 5G, ada juga NFC terbina, IP rating IP53 dan juga Bluetooth 5.2. Yang mana untuk sistem operasi dapat running Android 13 dengan skin XOS version 13.1.0. Dari segi software support ni kan, Infinix menjanjikan 2 tahun major OS update. So, persoalan yang tengah bermain dekat media korang sekarang ni, berapa agaknya harga Infinix GT10 Pro? Actually untuk harga ni saya sendiri pun belum ada jawapan lagi untuk korang sebab pihak Infinix belum dedahkan lagi harga rasmi. Tapi apa yang kita boleh expect, yang kita boleh jangka kalau based on harga untuk pasaran luar yang dah rasmi tu, diorang jual lebih kurang dalam 1100 ke 1200 untuk varian 8256GB. Mungkin lah kan kalau pihak Infinix ni dapat jual phone ni bawah 1000 ataupun diorang buat promosi 999, rasanya Infinix GT10 Pro ni akan terpaling bajet gila lah. Model ni memang padu lah kan. Tu mungkin lah, kita tak pasti macam mana harga dia nanti. Korang kena standby je. Tapi tak apa, sebab phone ni akan release dekat Malaysia ni bulan depan, bulan 9. So korang boleh lah prepare, boleh lah menabung dulu sementara dia rasmi nanti. Rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Kalau korang ada apa-apa idea nak saya buat dekat model ni, cuba komen jugalah. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.